Okey, sekarang kita teruskan dengan matlamat atau objektif pembelajaran kesedaran sosial. Okey, sebenarnya dari kesedaran sosial apa yang kita nak sampaikan dia berbalik kepada dia punya definisi. Dan definisi itu sangat luas, tapi kita cuba fokus apa yang kita nak. Okey. So matlamat satu ialah menunjukkan kesedaran dan empati terhadap individu, emosi, pengalaman dan perspektif mereka melalui lensa pelbagai budaya. Okay, kita nak gunakan budaya, cultural aspect untuk mewujudkan social awareness dan juga empati, not only kepada individu tetapi emosi yang ditunjukkan oleh seseorang individu ataupun pengalaman yang dia dilalui, dan ini menggunakan dari aspek of cultural values. Seterusnya kita nak menunjukkan kesedaran dan rasa hormat terhadap kumpulan dan budaya, bahasa, identiti, tradisi, nilai dan sejarah. Ini yang saya jelaskan dalam video sebelum ini, di mana kita menggunakan cultural aspect dia. Cultural tu bukan sekadar daripada pemakaian, cara memasak, tetapi dia lebih kepada bahasa. Macam for instance, kalau budaya orang Bidayuh di sini, Bidayuh ni bahasanya berbeza-beza. Dari Serian, area Pedawan lain, area Bau lain, area Lundu lain. So dia macam ada pelbagai perbezaan. So budaya itu perlu dijaga, okay? Dan dihormati antara satu sama lain. Identiti masing-masing, tradisi, pakaian, again makanan, cara-cara suatu-suatu aktiviti dilaksanakan atau perayaan disambut, dan juga sejarah-sejarah yang berkait rapat dengannya. Seterusnya, kita mahu menunjukkan kesedaran tentang cara individu dan kumpulan bekerjasama ke arah mencapai matlamat bersama dan cita-cita. Ini sangat penting, terutamanya bagi kanak-kanak, di mana kita mahu memastikan mereka dapat bekerjasama untuk capai objektif aktiviti tersebut. So bila kita extrapolate benda ni, supaya dia boleh capai dia punya ambition. Kalau dia nak jadi seorang doktor ke, nak jadi seorang peguam ke, nak jadi seorang accountant, polis, cikgu. So dia nak menggunakan semua support dan juga tentang apa yang kerjasama bersama dengan semua anggota-anggota di komuniti untuk membawanya ke arah pencapaian matlamat tersebut. Yang keempat, ini berkait rapat juga, menunjukkan kesedaran tentang sokongan luar dan apabila sokongan diperlukan. So ini adalah satu, kita kena kenal pasti siapalah sokongan yang ada selain daripada diri sendiri. Bila sesuatu masalah atau sesuatu isu timbul, kita akan cuba memikirkan cara penyelesaiannya secara sendiri. Tetapi tidak semua benda kita boleh laksanakan dengan sendirinya. Kita akan memerlukan bantuan dari segi persekitaran. For instance, kita boleh menggunakan cikgu, boleh menggunakan ahli keluarga, maupun daripada some other mentor di komuniti, mungkin ketua kampung ke something, yang boleh memberi kita sokongan yang diperlukan. So ini adalah benda-benda yang kanak-kanak perlu belajar dari zaman-zaman kanak-kanak dari prasekolah lagi, di mana jangan meletakkan tanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu benda pada diri sendiri sahaja. So dia kena menggunakan semua support ataupun semua sumber yang ada di persekitarannya untuk memastikan dia boleh membangunkan diri sendiri dan juga apa-apa aktiviti atau ambition yang dia punya. So that leads on to objektif-objektifnya. Objektif satu, kita nak kenal pasti aktiviti yang kamu boleh. Di sini, puan-puan sekalian, kamu dah boleh fikirkan apalah aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk mematuhi atau mencapai objektif satu. Objektif satu adalah kita nak kenal pasti pelbagai ungkapan dalam emosi. Dalam lain macam melalui muka ungkapan atau nada suara. Okay, kita nak tengok bila suara. This is a very interesting game, kamu boleh buat. Macam kata, hello, apa khabar hari ini? Cuba kita lakukan aktiviti ni dalam pelbagai nada suara berlainan. For instance, kalau kita kata, hello, apa khabar hari ini? Cuba kamu teka, apakah perasaan ataupun nada atau tona yang disampaikan itu. Ini akan menjadi suatu aktiviti yang mungkin boleh membantu mereka mengenal pasti. Macam dia emphasize balik dengan dia punya aktiviti pertama, di mana dia emosi. So with the tone, this tone, what does it signify? Apa yang cuba dimaksudkan bila orang tu bercakap dalam benda tu?
Ini sebenarnya akan membantu kanak-kanak itu mempunyai literally communication atau interaction skill yang lebih assertive. They will know to ikut keadaan. Kalau dia marah, macam itulah dia punya suara nanti. Tona dia akan berubah. So ini yang kita mahu terapkan dalam mereka. Seterusnya, kita mahu mengiktiraf bahawa orang lain mungkin mengalami situasi berbeza daripada mereka. So dalam aktiviti ini, pemandangan, this is a perspective we call. So bila dalam suatu permainan mereka main, seorang menang, seorang kalah. Of course orang yang menang akan gembira, orang yang kalah akan bersedih. So we need them to understand walaupun dia menang, orang lain ada perspektif yang berbeza kepada output aktiviti tersebut. So dia juga kena kind of like memahami dan macam mewujudkan semangat kesukanan. Where you go tell them, tak apalah, kali ini saya menang. Maybe next time you pula yang menang. Kita teruskan berusaha. So that is how as a teacher you tell them. So bila kita hanya memberi positive remark kepada yang menang dan mengabaikan yang kalah, this is something that they are learning. That seakan orang yang kalah ini akan ditindas, akan diketepikan. So inclusiveness tu akan hilang. Right? Dan jangka tindak balas dalam yang lain sebagai tindak balas kepada situasi tertentu. Okay? This is something like kita nak macam, for instance, bila kita membacakan cerita, jangan kita terus bagi tahu apa yang akan terjadi seterusnya. Kita cuba tanya dalam cerita itu, okay, katakan for instance, kanak-kanak A diberi hadiah oleh mak bapaknya iaitu suatu alat permainan yang agak mahal. So kamu cuba tanya balik dengan kanak-kanak. Kalau salah seorang daripada kamu mendapat hadiah tersebut dan kawan tersebut membawa hadiah tersebut ke sekolah, apalah perasaan kamu? Di sini kamu akan nampak mungkin ada yang akan rasa gembira, ada yang mungkin rasa macam tak suka sebab dia dapat, saya tak dapat. So ini akan membantu untuk seseorang itu menjangka apa tindak balas dia sendiri. Okay? Dan seterusnya dia membawa kepada kenal pasti bagaimana tingkah laku mempengaruhi emosi orang lain. So this is the same thing. Kalau dia datang membawa ke benda-benda yang agak mewah and all that, so apakah yang akan berlaku seterusnya? So these are the objective of activities. Dah banyak dah contoh saya beri dengan puan-puan sekalian. So pastikan nanti saya mau melihat beberapa contoh-contoh aktiviti daripada pihak puan sekalian. So kita teruskan dengan objektif kedua. Dari segi objektif kedua pula, kita mahu huraikan cara-cara seseorang itu adalah serupa dan berbeza. Well, kita memang bagi tahu tidak ada, we want to say that they are all equal. Tetapi even so ada perbezaan. So for instance 5 jari ini, semua ini memang kita panggil jari. Walaupun kita panggil ini ibu jari, ini jari penunjuk, jari tengah, jari ring finger we call this, and little finger. Okay? So, tetapi mereka adalah jari juga. Mereka adalah serupa tetapi tetap berbeza. So, we want to say the same thing antara kanak-kanak, individualistic. Okay? Walaupun dia all kanak-kanak, lelaki atau perempuan, tetapi ada perbezaan sedikit yang membawa kepada dia individual characteristic. So, they need to understand that. At the same time, kita mahu huraikan nilai positif yang digambarkan oleh orang lain. So, apalah bila suatu aktiviti, suatu riak muka, apalah yang positif. So, kita boleh tengok macam kalau kamu tanya, siapakah orang yang kamu paling suka di dunia ini? Lepas tu tiba-tiba ada pula budak-budak kata dia paling suka dengan mak dia. So, kenapa dia suka mak dia? Dia akan land up giving things like sebab mak memang sayang dengan dia, mak masak untuk dia, mak menyuapnya makan, mak bawa dia datang ke sekolah. So, macam ini adalah benda-benda yang dia nampak sebagai nilai positif. Kita kena memberi mereka untuk menghayati apalah yang ada dalam hidup mereka, yang di persekitaran mereka yang menjadikan dia positif dalam perkembangan dirinya. And then, gunakan bahasa yang hormat dan tindakan semasa berurusan dengan konflik atau perbezaan pendapat. So, sometimes children sekarang ini terlalu terjebak dengan video, especially western videos and all. Ada juga saya ternampak kanak-kanak menggunakan kata-kata kesat, okay, dalam mereka melihat or menonton whatever videos that they have. So, certain words lah saya pernah nampak, macam mungkin not so bad words, tapi benda-benda yang kita tidak mahu mereka gunakan dalam aktiviti harian, terutamanya dengan kanak-kanak lain maupun dengan orang dewasa lain.
words macam like Dan. Lepas tu ada juga macam like panggil seorang lain tu bodoh, awak ini tidak berguna. Sebab benda-benda ni sebenarnya kanak-kanak dapat, bukan mereka sendiri dapat, mereka dapat dari persekitaran. They are very alert kepada persekitaran sebenarnya. Kamu ingat mungkin dia tidak mendengar apa yang tengah dikatakan, tetapi sebenarnya secara tidak sedar they absorb. They are very good in absorption. Macam saya bagi tahu dalam sesi sebelum ini, perkembangan minda kanak-kanak ini sangat berlaku dengan sangat pantas, very fast, very rapid progress they are having. So di sini mereka menjadi macam they absorb everything very fast, baik ke buruk ke semua dia absorb, sebab dia belum ada social emotional skills yang padat untuk dia tahu apa yang baik, apa yang buruk. That is why kita kena memastikan mereka tidak menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Okay? Dan berhormat, macam bila minta, macam memohon kebenaran. Cikgu, boleh ke saya pergi ke tandas? Cikgu, saya lapar. Dia kena bagi tahu. Jangan pula dia panggil kamu guna nama. Mungkin, for instance, kadang-kadang ada juga kanak-kanak yang memanggil mak ayahnya menggunakan nama. Kenapa? Sebab mak dengan ayah bila berkomunikasi antara satu sama lain, they call the husband and wife pakai nama. So kanak-kanak ini terikut. Dia tak tahu dia kena memanggil maknya sebagai mak. Sebaliknya dia manggil maknya pakai nama. Sebab that's what the father, dia melihat dan mendengar aktiviti itu. So dia meniru, copy the activity. That's what they are good at. Itu sangat penting. So kita kena mendidik mereka, bagi tahu, okey, bila kamu berkenalan dengan kawan-kawan, ini boleh panggil dengan sama nama. Tapi bila orangnya lebih tua, kakak, abang, all that very important. And then huraikan faedah daripada kualiti peribadi orang lain dan mengapa semua orang tidak sepatutnya sama. So it balik kepada you have to identify the difference. Yang first one, huraikan cara-cara seseorang itu adalah serupa dan berbeza. Balik kepada faedah. What makes them special? So semua aktiviti ini akan memberi kanak-kanak itu menghayati what is good, what is bad. Right? So then objektif ketiga, kita nak kenal pasti dan laksanakan tanggungjawab yang menyumbang kepada mereka di bilik darjah. Okay? So for instance like menjaga kebersihan. Setiap kali dia dah main-main ke semua barang-barangnya, dia perlu return back to where it was initially. Those are some examples. So kenal pasti cara mereka membantu orang lain. Macam mungkin ada yang macam beri makan anjing, kongsi atau bersihkan apabila bertanya. Like a lot of activities. One is performing the activity atas arahan. Another one dia kena secara sendiri dia nak keluarkan. Tapi beri makan dengan anjing ni berjaga-jagalah. Kalau anjing peliharaan sendiri tak apa, jangan anjing liar. Sebab kita kena berhati-hati dengan bilangan kes rabies yang masih berleluasa di Sarawak ini. Alright, terutamanya di Kuching. And then number 3, luahkan perasaan mereka apabila mereka membantu orang lain. So kita bawa mereka untuk membantu. Okay? Bila bantu, tanya balik, apalah perasaan kamu? This has to be very individual. Yang ini sebagai cikgu kita kena mengambil peluang. Bila kanak-kanak itu membantu ataupun kita suruh dia membantu, apalah dia rasa. Dia kena tahu bila dia membantu, it is something di mana dia membantu orang. Dirasa dihargai. Bila dihargai, so what does that make them feel? Do they feel better? Do they feel good? Do they feel appreciated? Benda-benda macam ni kita kena terapkan in them. Okay? And then bekerjasama dengan rakan sebaya untuk mengenal pasti, memahami dan memberi respon kepada keperluan sosial. Ini kerja boleh jadi masyarakat atau sekolah macam dalam aktiviti projek perkhidmatan ke all this can be included in this lah. So this is where macam kita boleh suruh mereka like aktiviti sukan maupun aktiviti makan-makan bersama. So where they work together, dia cuba sampaikan maklumat kepada mak ayah, bawa mereka bersama untuk turut terlibat and all that. So this would be in objektif 3. Manakala dari objektif 4 lah pula, kita kenal pasti orang dewasa yang mereka boleh amanah, di mana mereka boleh percaya, mereka boleh letak kepercayaan dan boleh menjadikan sebagai sumber di mana it's a backup person. Bila ada masalah, they can go to this person for some support and all that. So, siapa orang tersebut? So, dia kena orang yang paling dekat. Mak, ayah, datuk, nenek, cikgu,
kawan baik. So those important person who make a difference in this child's life. Okay, itu sangat penting. And then terangkan situasi apabila pelajar mungkin memerlukan bantuan. Okay, mereka kena tahu ada kategori benda yang mereka tak dapat selesaikan. Ada kategori benda yang mereka dapat selesaikan. So when it comes to a standard di mana dia ada masalah yang mereka tak dapat selesaikan, konflik ke something, they need to tell to parents what happened. So they need a backup, they need a support. So this is very important as sebab benda ni bila kanak-kanak ini membesar, dia kena tahu dia bukan seorang dalam mengharungi liku-liku kehidupan ini. So sometimes as we grow up, kita rasa macam kita tak ada siapa untuk kita bincangkan masalah ataupun untuk meluahkan perasaan. We need that. So kita kena bagi tahu kanak-kanak dari awal, apa-apa pun you boleh bagi tahu dengan saya. Nanti saya akan cuba usahakan. Kalau tak dapat diusahakan, kita guna sebagai orang dewasa, kita punya communication, kita punya social context pula untuk membantu untuk menyelesaikan isu ini. For instance, kalau ada kanak-kanak yang didera atau apa, mungkin mak ayah ada bagi tahu, kau jangan cakap pasal benda ni kat mana-mana. But it is good if we can make them feel that we are also part of their life, and di mana mereka boleh rasa they feel protected, rasa terlindung dibawa bila dia membawakan apa-apa masalah dia kepada kita. Right? Ini sangat penting. Sebab dia bukan sekadar dari usia muda, tapi dia akan pergi sampailah ke usia tua-tua, di mana orang itu berasa di persekitarannya ada orang yang boleh membantu mereka. Okay? Dan fahami bagaimana dan di mana untuk mendapatkan bantuan dalam situasi kecemasan. So kecemasan mana? Untuk kanak-kanak, okay, kalau tiba-tiba lah dia pergi ke satu celebration ke pesta ke something, tiba-tiba dia kehilang. Apa dia perlu buat? Kalau dia hilang, jangan berdiri satu tempat menangis sahaja. Cubalah dia untuk memastikan kita pergi ke macam kenal pasti mana tempatnya. Okay, mungkin ada balai polis ke something. Lepas tu jerit untuk perkataan tolong. All these are actually something we need to terapkan dari awal. Jangan very last minute bila benda terjadi sahaja. Okay? Mengenali kualiti rakan sebaya dan orang dewasa yang positif sebagai model peranan. So this is again kita nak tahu apa positive values. Because positive values ni kita perkenalkan mereka positive value supaya as it goes on, bila kanak-kanak ini membesar, dia sendiri akan memiliki nilai-nilai positif tersebut. So that is the objective there. So with that, kita nampak dari segi social awareness ini, isu-isu yang biasa dikenal pasti dalam domain ini adalah yang boleh dijadikan sebagai satu teladan atau untuk dipelajari oleh satu sama lain is things yang melibatkan konflik, aggressiveness, kanak-kanak yang mungkin ada yang rasa terabai. All these things can be made. Juga isu macam sukar memahami perspektif. Ada kanak-kanak dia memang tak dapat terima perspektif orang lain. But with training, it would improve. Tapi bila betul-betul dengan dia memang tak dapat memahami perspektif orang lain, then there might be something that we need to pastikan ini bukan ada masalah kesihatan lain. Okay? And isu macam mereka tak dapat fokus setempat, sekejap je lepas tu dah boleh berlari-lari. Dia punya mind cannot be kept at one point. Itu satu. Dia mengalami kesukaran berkomunikasi, suka bersendirian, tidak dapat berkongsi langsung. These are the isu-isu dalam domain ini di mana kita cuba untuk break the problem there. Kita cuba kanak-kanak ini, kita membantu kanak-kanak tersebut untuk break out from these issues. Okay? So that brings us to social awareness ini sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan di mana kita boleh kenal pasti autism. So kalau dilihatkan, autism sebenarnya adalah suatu terma yang besar. Dia luas sebab dia panggil spectrum disorder. Dia spektrum dari satu hujung ke hujung lain, daripada very minimum sampai ke maximum sekali. Okay? Di mana dia ada, it's an umbrella term. So banyak-banyak benda adalah termaktub di bawah ASD, Autism Spectrum Disorder. Daripada pervasive developmental disorder or otherwise not specified, di mana dia tak dapat nak fokus nak kata ini sebenarnya apa, tapi dia sangat berkaitan dengan social aspect of perkembangan seseorang tersebut. So bila kita lihat kriteria seseorang kanak-kanak yang ada masalah autism, dia kebiasaannya ada interaksi sosial dan komunikasi ni ada masalah. Okay?
di mana dia tak dapat bertutur atau kelewatan dalam pertuturan. Saya pernah maklumkan dengan puan-puan sekalian bahawa kanak-kanak mesti dah boleh pandai speak at least satu patah-patah perkataan, at least 10 to 15 patah perkataan mesti dah boleh muncul dalam sebelum dia mencapai umur 2 tahun. Dia tak boleh mama dengan papa sahaja. Dia akan ada lebih banyak daripada itu. Okey? Kehilangan kemahiran bahasa pada mana-mana peringkat umur. Ada juga kanak-kanak yang pada awalnya dia perkembangannya bagus. Dah masuk umur 3 tahun, 4 tahun dia memang dah boleh cakap dengan bagusnya. Tetapi tiba-tiba dia merosot. Tiba-tiba dia hilang pertuturan dia. Itu pun perlu dirisaukan. And then bila dipanggil namanya, dia tidak bertindak balas. Tidak ada reception to that. Dia macam tidak dapat menerima itu namanya like that. And pertuturan yang tidak biasa atau jelas. Contoh dia suka mengulangi ayat atau membuat bunyi-bunyi yang aneh. La 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 la. Dia suka mengulang-ulang benda itu. Okay? So yang benda yang tidak membawa makna langsung, right? Kesukaran untuk berkomunikasi secara normal dan lancar. Ada yang memang dia tak dapat nak sampaikan maklumat tersebut langsung. Okay, that is another thing. And another thing, macam saya bagi tahu, kanak-kanak ni suka meniru. Dia akan meniru apa yang disebutkan ataupun pergerakan atau aktiviti. So, untuk kanak-kanak autism, dia akan ada aspek seperti tidak meniru pergerakan orang dewasa, no eye contact ataupun limited eye contact maupun tidak konsisten. Kejap dia ada eye contact, kejap dia tak ada eye contact. So, macam dia tak synchronize. Okay? And then dia juga tidak menunjukkan kanak-kanak lain, suka bersendiri. Dia nak sendiri-sendiri sahaja dan no communication dari segi bukan saja lisan, basically like no communication untuk umur dia, macam ajak orang lain berkawan, ajak pergi bermain. So macam kalau dalam adik-beradik boleh nampak seorang ni dia akan kata jom, mesti je nak ajak. Yang seorang lagi akan ikut. Dia suka nak bermain dengan abang dia ke kakak dia ke, things like that. Okay? And juga dia tidak berkongsi minat dengan penjaga dan mungkin tidak melihat objek apabila penjaga cuba menunjuk kepada mereka, cuba mengajar kepada mereka. So I say eye contact tak ada, nak menerima arahan dan melaksanakan pun tidak ada. Next ialah dia suka buat kelakuan yang berulang-ulang. Di mana tadi kita sebut pasal pertuturan dia berulang-ulang statement yang tidak membawa maksud. Whereas this adalah aksi atau tindakan, aktiviti yang dilaksanakan. Pergerakan motor yang berulang-ulang. Contoh dia mengepakkan tangan atau menjentik, berpusing-pusing, melompat-lompat dan lain. Remember, certain of this memang benda biasa. Tetapi kadang-kadang kanak-kanak ini they overdo it. That's what yang buat mereka nampak macam very not normal looking, something tak betul. Okay? Dan dia suka macam bermain berulang. The same thing, repetitively dia akan buat. Okay? Dia akan buat berulang-ulang. Aktiviti dia pun kena ikut sama je. Dia kena berulang. Very, very timetable like mereka ni. Okay? Tapi remember, this is autism spectrum disorder. Ada yang sangat minimum, ada yang sangat maksimum. So dia akan berbeza. Stereotypical speech, di mana dia mengulang frasa berulang kali secara huru-hara macam ikolalia. Dia akan sebut perkataan tu berulang-ulang macam tu. Alright? Menunjukkan ketidakselesahan di mana-mana kawasan. They cannot be brought to a new place. Mereka tidak dapat menerima perubahan yang berlaku, especially secara tiba-tiba. Kalau dari tempat yang gelap, tiba-tiba kamu bawa ke tempat yang cerah, dia akan difficult to understand, menerima benda itu. Terlalu peka atau tidak langsung peka terhadap kawasan deria seperti sakit, bunyi, lampu, suhu, tekstur atau pergerakan. Again, dia ada extremes-nya. Ada yang really cannot accept bright light. Ada yang tak dapat accept kawasan yang gelap. So, ataupun sambunyi yang kuat. Ada yang tak dapat. Macam kita pun ada juga our limitation. Bila kita mendengar bunyi horn ke apa, kita macam, aduh, sakitnya telinga macam tu. Tapi that is normality, benda yang biasa. Tetapi kanak-kanak ini, lagu-lagu, katakan dia dah biasa dengan some particular rhyme sahaja. Mungkin dia dengan Twinkle Twinkle Little Star sahaja. Tiba-tiba kamu pergi buat Are you sleeping, dia tak dapat. Dia hanya mahu itu sahaja. They are very repetitive. Dia hanya mahu benda yang sama sahaja. Alright? Kepentingan yang tetap dapat dilihat dengan keterikatan atau keasyikan yang kuat dengan particular minat ataupun topik tertentu. Okay?
So that's what I said, they are very focused untuk sesuatu sahaja. So yang ini adalah suatu gambaran yang mungkin boleh membantu kamu memahami kanak-kanak autism yang simptom dia macam dia ada masalah kognitif dan pembelajaran, di mana dia tak dapat menerima reception dia teruk, so they cannot understand new activities, new skills, okay? Dan dia ada masalah tingkah laku di mana dia suka mengubah buat benda yang sama, pengurusan diri, dia tak dapat mengurus diri dia, some of them bedwetting masih juga berterusan walaupun dah umur 5 tahun. In the aspect of communication and social aspect sangat-sangat limited, integrasi sensory where they cannot menerima apa-apa yang beyond yang dapat mereka fahami. So that is all untuk dari segi ceramah ataupun pendekatan dari segi pemahaman. So dalam video seterusnya saya akan buatkan suatu aktiviti quiz. So puan-puan sekalian, tolong participate dalam quiz tersebut sebab quiz tersebut akan menjadi kamu punya attendance lengkap. So sekiranya kamu hanya membuat attendance untuk masuk, that quiz will be your exit, thumb in, thumb out. So untuk memastikan kamu memahami apa-apa yang saya sudah sampaikan di sini. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, sila anda boleh WhatsApp dengan saya secara private, maupun saya akan buat satu lagi link dalam video quiz untuk bagi kamu suatu arena where you can sampaikan soalan kamu. Okey, dengan itu sekian, terima kasih. Sekiranya saya ada bertutur secara kasar maupun sesuatu yang menyakiti hati puan-puan sekalian, sila maafkan. Kalau ada yang anda tidak puas hati, sila maklumkan dengan saya. Anda boleh by all time, anytime boleh WhatsApp dengan saya untuk memberi feedback anda sekalian. Sekian, terima kasih. Satu lagi, sila pastikan kita boleh carikan saya satu hari di mana anda semua akan dapat menghadiri satu sesi di mana it's a full day session seboleh-bolehnya untuk kita dapat melaksanakan aktiviti untuk sesi 5 dan 6. Alright, so kalau kita dah siap sesi 5 dan 6, then kita boleh tutup, dan maybe somewhere setelah sekolah buka, maybe we can do a refresher course. Alright, sekian, terima kasih. So wait out for your third video, which is your quiz. Alright, thank you very much. Bye-bye.